Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okay, kalau korang baru je jumpa channel ni dan korang suka sangat dengan cerita-cerita seram, cerita kes pembunuhan, korang subscribe dulu channel ni dan korang tekan notification dekat bawah supaya tak ketinggalan video-video saya yang baru. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okay, baru-baru ni ada yang request dekat saya, Akak, kalau ada cerita-cerita pocica, cerita pocong, Akak ceritakanlah sebab saya suka sangat dengan cerita-cerita pocong. Lain macam dia punya request kan. Tak nak yang lain, nak pocica juga. So kali ni saya nak penuhi request daripada dia. So video kali ni kita ada dua cerita yang kita combinekan dalam satu video ni. Sudah sedia? Jom kita mula. Okay, kisah yang pertama ni dia bagi tajuk Kolej Matrikulasi X tahun 2008. So kita bagi nama samaran dia sebagai Nina. Katanya kisah ni jadi masa Nina sedang menuntut di Kolej Matrikulasi X. Tapi lepas saya dah baca, lepas diceritakan keadaan tempat matrikulasi dia tu, saya rasa KMJ. Rasanya KMJ ni. Cuma dia tak cakap lah kat sini Kolej Matrikulasi apa. Dia cuma cakap Kolej Matrikulasi X. Jadi pada masa tu dia belajar dekat Kolej Matrikulasi ni pada tahun 2008 tau. Lebih kurang je lah dengan batch saya ni. Bilik dia pula ada dekat tingkat 4 dan belakang bangunan asrama tu ada ladang kelapa sawit. Kan? KMJ kan? Dan dekat depan bilik dia pula ada tandas. Memang kalau bangunan KMJ ni, bangunan asrama KMJ, bilik-biliknya tu dekat bahagian satu aras macam tu kan. Dan dekat belah depannya pula dia macam ada satu aras gitu juga, tapi dia bahagian toilet je tau. Cuma dia ada dekat tengah-tengah je lah. Dia bukan satu aras sepanjang bilik tu, tak. Tapi mungkin bangunan-bangunan asrama yang baru, yang Kolej Matrikulasi punya kan, memang macam gitu, memang spacing je pun mungkin kan. Jadi katanya Nina ni, dia seorang yang sangat penakut. Dan dekat dalam bilik tu sebenarnya dia rapat dengan seorang kawan dia ni tau. Dan kawannya tu dia panggil dengan nama Kak M. Kak M memang tahu sangat si Nina ni jenis yang penakut. Jadi kalau nak pergi toilet tengah-tengah malam lagi, memang Kak M lah yang akan teman dia. So nak jadikan cerita, satu malam tu, masa tu dalam pukul 8 malam tau, kebetulan Kak M ni dia ada study group dekat blok lain dengan member dia lah. Jadi Kak M ni dah pesan dah dengan roommate dia yang lain, jangan tinggalkan Nina sorang-sorang dalam bilik, sebab Nina ni kan penakut kan. Jadi kita sama-sama tolong lah. So sebab Kak M ni dah tak ada dalam bilik tu, pergi study group, jadi member-member lain yang ada dalam bilik tu tolong jagakan Nina ni. Macam itulah kan. So dalam pukul 9 malam macam itu, tiba-tiba je roommate dia ni ada hal lain pula. Hal yang penting katanya, memang tak boleh nak elak. So diorang terpaksa lah tinggalkan Nina sorang-sorang dekat dalam bilik tu. Ya, walaupun bilik-bilik yang lain yang sebelah menyebelah tu kan, semuanya berpenghuni sebenarnya, tapi tetap juga bilik dia sunyi sepi. Ya kan, dia sorang-sorang kan. So masa tu dia terpaksa lawan ketakutan dia. Dia cakap apa tau? Dia cakap memang masa tu dia takut abadi lah. Kekal selama-lamanya, abadi. So untuk hilangkan ketakutan dia pada masa tu, dia buat panggilan telefon, panggilan video call dengan ibu dia. Sebenarnya tahun 2008 ni baru-baru je tau ada video call. Macam MMS ke apa panggilnya, dah lupa dah. Yelah sekarang kan WhatsApp. Sikit WhatsApp. Zaman 2008 ni baru-baru je lah nak ada video call ni semua. Tapi masa tu saya tak suka sangat teknologi. Jadi orang dah advance dah video call macam tu kan. Kita benda lah. Nampak kan? Walaupun muda lagi time tu, tapi fikirannya macam orang-orang tua. Malas sangat nak klik-klik telefon ni. Jadi masa tu dia pun buatlah panggilan telefon dengan maknya.
Tapi kebetulan bateri telefon dia tu tak banyak tau. Dia nak tak nak buat panggilan telefon ni, dia terpaksalah buat panggilan tu sambil-sambil cas telefon. Jadi nak cas telefon, plat telefon tu ada dekat meja study tau. Dan dia pun pergilah ke meja study, duduk dekat situ sambil-sambil cas telefon, sambil-sambil bercakap dengan maknya. Dah tu dia cakap kat sini, meja study dia tu betul-betul dekat sebelah tingkap. Dan pemandangan daripada tingkap tu pula, bila tengok je keluar tingkap tu, nampaklah ladang-ladang kelapa sawitnya. Dah tu meja study dia pula menghadap dinding. Dekat belakang meja study dia ni ada sikit ruang tau. Katanya itu adalah ruang yang memisahkan meja dia dengan meja yang lain. So kiranya dekat belakang dia tu ada meja lain lah. Meja study roommate dia kan. Jadi bila dia duduk atas kerusi tadi, dekat belakang dia ni ada ruang sikit. Lepas tu dekat belakang ruang tu ada meja study tadi kan. Okay, faham kat situ. Sebab dia punya explanation kat sini berapa kali saya baca tapi itulah kurang pemahamannya. Okay, bila dah tengah bercakap dengan maknya tadi, dia pun beritahulah maknya kan, adik duduk sorang-sorang dalam bilik sekarang ni. Tak ada siapa, semua orang keluar. Sebab tu dia buat panggilan telefon tu. Dia ceritalah kan, masa dia bagi tahu mak dia yang dia sorang-sorang dalam bilik, tiba-tiba je dia nampak maknya ni macam tengah mengintai-ngintai tau. Macam tengah tengok, siapa kat belakang tu, siapa kat belakang tu, macam tu kan. Kat belakang anaknya lah. Padahal dia dah cakap dah yang dia duduk sorang-sorang dalam bilik tu. Lepas tu maknya pun tanya, tadi kata duduk sorang-sorang dalam bilik, habis tu siapa dekat belakang tu? Tanya macam tu tau. Masa tu hati Nina ni tak payah cakap, Allahu Akbar, siapa pula yang kat belakang ni kan. Padahal dia dah memang confirm dia duduk sorang-sorang dalam bilik tu. Dan sebab terlalu takut sangat masa tu, Nina terus lepaskan telefon dia dan berlari ke arah pintu. Dah tu dia pergi duduk dekat bilik sebelah. Dia tunggu sampailah roommate dia balik. Bila Kak M dah balik dah, dia pun ceritalah dengan Kak M apa yang dah berlaku kan. Dah tu dia telefon balik maknya, telefon balik ibu dia ni. Dan dia pun tanyalah ibu dia kan, apa yang ibu nampak kan. Lepas tu maknya cakap yang dia nampak macam ada kelibat orang yang lalu dekat belakang dia, belakang Nina ni. Bukan sekali tau, tapi dah 2 kali. Sebab tu mak dia tanya tu. Dah tu orang yang maknya nampak tu pakai baju putih, lepas tu pakai tudung hitam. Mungkin rambut lah kot kan. Pas dia dengar maknya cakap macam gitu, katanya, ya Allah, rasa nak luruh jantung dia tau. Katanya lepas kejadian ni, memang Kak M dah tak tinggal lagi dah si Nina ni dekat dalam bilik tu sorang-sorang. Pernah ada hari yang lain pula tahu. Masa tu katanya study week, nak final exam kan. So kebetulan masa tu bulan puasa. Dalam masa yang sama pun sebenarnya orang heboh, kecoh tentang ada student yang nampak pocong. Kan dah cakap KMJ. Tak habis lagi. Nina ni cakap memang dia tak percaya. Yelah sebab dah lali sangat dah dengar cerita macam tu kan. Dekat tempat belajar je mesti ada penampakan pocong. Lepas tu ada hantu makcik karipap. Itu macam dah jadi legend kan. So dia macam tak percaya sangat lah dengan kabar-kabar angin tu semua. Sampailah satu malam ni, katanya malam tu awal lagi tau, dalam pukul 10 malam. Masa tu si Nina ni rasa macam nak minum air panas. Tapi katanya kalau nak minum air panas, dia nak kena pergi ke tingkat 3. Masa tu dia tak rasa takut sangat. Sebab yelah dekat koridor ni pun ramai orang, taklah sunyi sangat pun. Masing-masing macam bilik-bilik tu, daripada bilik ke bilik tu tengah bising lagi kan. Bolehlah dengar suara-suara orang tu. So bila dia keluar je bilik, masa dia pandang ke arah hujung koridor, katanya hujung koridor tu dengan bilik dia ni jaraknya lebih kurang dalam 2 meter macam tu lah. So kalau tengok ke arah hujung koridor sana, dia akan nampak langit yang gelap tau. Sebab yelah malam kan. Dan dekat hujung koridor tu juga ada penghadang. Penghadang apa orang panggil, divider laluan tu lah kan. Jadi lepas daripada penghadang tu ada atap tau. Katanya jenis atap yang rendah lagi daripada penghadang koridor. Saya nak explain lebih pun saya tak boleh nak bayangkan juga. Sebab memang saya tak pernah nak main-main dekat hujung tu, ataupun nak tengok keadaan hujung koridor tu macam mana.
sebelum-sebelum ni memang tak pernah. Ya kan, bilik kita dekat je dengan tangga. Lepas dah naik tangga terus masuk bilik, lepas tu keluar dekat sangat dengan tandas. Memang tak akan pergilah hujung-hujung sana tu. Jadi ceritanya, masa dia pandang ke arah hujung koridor tu, dia ada nampak ada satu bungkusan ni. Bungkusannya macam bungkusan sampah macam tu tau. Lepas tu sampah yang ada dalam plastik putih, lepas tu diikat. Ikatannya tu nampak macam kepala pocong tau. Dan plastik sampah tu ada betul-betul dekat penghadang hujung koridor tu. Macam dia letak atas penghadang tu lah, atas divider tu kan. Bila dia tengok tu, sebenarnya dia macam confused tau. Nampak pun nampak tak nampak macam tu lah kan. Macam agak-agak juga. So dia pun perhati. Betul-betul lama lah duduk perhati je. Betul ke apa yang aku nampak ni? Jadi si Nina ni nak dapatkan kepastian. Dia palingkan muka ke arah roommate dia tau. Lepas tu dia pun tunjukkanlah sampah yang dia nampak tu pada roommate dia. Bila dia pusing lagi sekali untuk tengok ke arah sampah tu dah tak ada dah. So dia sendiri pun macam tak tahu apa benda yang dia nampak tu. Cuma dia andaikan yang itu adalah pocong, kepala pocong macam tu lah. Dah tu mungkin si Pocica ni dia berdiri dekat atas atap yang bawah tu lah. So sebab tu lah dia macam nampak bahagian kepalanya je. Itulah dia punya andaian lah. Pernah juga sebelum-sebelum ni dia dengar sesuatu yang berat sangat melompat-lompat dekat atas bumbung asrama tau. Katanya masa tu dalam pukul 2 pagi. Dia dengan Kak M ni baru je nak tidur. Lepas tu dia dengar benda tu melompat-lompat daripada bumbung hujung sana sampailah ke bumbung bilik dia orang tu. Dan tiba-tiba je bunyi tu hilang. Masa tu Nina ni pegang tangan Kak M ni erat-erat tau. Pegang kuat-kuat kat tangan Kak M. Dia kan takut kan. Dan Kak M pun sama juga. Rupa-rupanya Kak M pun dengar tau. Okey, kisah yang kedua ni dia bagi tajuk simple je. Ternampak pocong. Katanya kisah ni betul-betul berlaku pada dia. Dan kejadian ni berlaku 13 tahun yang lalu. Yang mana time dia ceritakan kisah ni lah. Jadi kita bagi nama samaran dia sebagai Ani. So masa tu arwah mak saudara kepada tunang dia baru je meninggal dunia sebab buatan orang. Katanya sebab akibat buatan orang lah. Dan Ani ni sendiri yang saksikan arwah hembuskan nafas dia yang terakhir. Jadi lepas dah meninggal tadi, lepas selesai dah dikebumikan, pihak keluarga lelaki dan juga jiran yang terdekat pun ambil giliran berjaga-jaga waktu malam. Katanya beberapa malam jugalah diorang berjaga. So nak dijadikan cerita, pada malam kedua tunang dia ni pergilah rumah dia. Katanya rumah dia dengan rumah tunangnya ni tak jauh sangat pun. Diorang tinggal dalam satu taman dan nak pergi ambil pun macam jalan kaki je lah. So malam tu tunang Ani ni pergi ke rumah Ani untuk jemput Ani datang ke rumah dia. Katanya masa tunang dia jemput Ani ni, tunang dia datang dengan 5 orang lagi kawan-kawan dia yang lain tau. So diorang semua ni 7 orang lah. Cuma dia seorang je yang perempuan. Jadi dalam perjalanan tu, diorang berjalan-jalan kaki kan. Dalam perjalanan tu Ani ni dia rasa macam semacam tau. Dia rasa tak sedap hati semacam je. Tapi dia tak pasti kenapa dia rasa macam itu. Macam ada yang tak kena. Tapi apa kita sendiri pun pernah kan rasa macam gitu kan. Rasa macam ada something dia. Tak lepas je macam tu. Tapi tak tahulah apa. Itulah yang dia rasa pada masa tu. Dah tu dia diamkan je. Dia tak cakap lah dengan tunang dia kan. Masa tu jam menunjukkan tepat pada pukul 8 malam. Jadi keadaan sekitar macam tak adalah sunyi sangat. Ya kan awal lagi kan. Pula tu kawasan perumahan. Of course lah terang benderang kan. Jadi masa dia berjalan tu, gang-gang dia bertujuh tadi, sedar tak sedar je dia dah nak sampai dah dekat rumah tunang dia. Kat depan tu je dah nampak dah rumah tunangnya tau. Dan katanya lebih kurang dalam 200 meter macam tu lah. Dia kena berjalan lagi dah sampai dekat rumah tunangnya. Tapi makin dekat dia dengan rumah tunang dia ni, makin liar pula mata dia tau. Makin dia rasa macam tak sedap hati. Macam ada benda yang tak kena. Dah tu mata dia ni duk menilau je mencari. Benda kenapa macam tu kan. Mencari je, tak tahu lah apa yang cari. Dan
bila dia tengok je ke arah atas, dekat atap rumah tunang dia, ya Allah, masa tu mata dia dah tak terkelip dah. Terpaku je kat situ sebab masa ni dia nampak ada pocong dekat atas atap rumah tunang dia. Ya, itulah yang dia nampak. Masa tu Ani ni kuatkan hati, teruskan melangkah, cuba buat dirt, macam cuba berlakon lah konon-kononnya kan. Tapi sebenarnya kalau berlakon pun benda tu tahu tau kita ni tengah berlakon. Cuma dia je yang tak cakap action ke cut ke apa kan. Jadi katanya makin dekat, makin dia nampak dengan jelas memang itu pocong. So kawan-kawan tunang dia ni dah mula heran dah tengok keadaan Ani yang macam gelisah, macam pelik lah kan. Dah tu si Ani ni macam tak henti-henti tengok ke arah atap tu. Masa tu lah juga tunang Ani tegur tau. Dia cakap, bukan tu cuma pokok je. Dia cakap macam tu tau. Padahal Ani tak cakap apa-apa pun tau. Tapi Ani diam je lah. Yelah, dia faham tunangnya tu mungkin nak sedapkan hati dia kan. Yelah, kalau nak sedapkan hati pun takkanlah pokok tu kalau putih. Pokok pisang kalau putih. Entah. Jadi makin dia dekat dengan rumah tunang dia ni, makin jelas pula dia nampak benda tu, pocong tu tengah pandang ke arah dia tau. Katanya, ya Allah, masa tu Tuhan je lah yang tahu apa yang dia rasa. Bibir dia ni dah terkunci dah, badan dia semuanya menggeletar dan dia tak nak tengok tau benda tu. Tapi yelah, terpandang dengan sendiri. Bila dah pandang tu, ya Allah, bertentangan mata pula. Masa tu lah air mata dia mengalir je dan tak tahu macam mana, tak tahu bila, sedar-sedar je dia dah pengsan. Dan dia dibawa masuk ke dalam rumah tunang dia untuk diubatkan. Rupa-rupanya masa kejadian tu, tunang dia pun lihat juga, nampak juga penampakan tu. Samalah dengan apa yang dia nampak. Tapi bila tanya kawan-kawan dia yang lain, semua kawan-kawannya tak nampak. So kiranya dia orang berdua je lah yang nampak. Mungkin ya kan dia orang ada kaitan dengan si mati kan. Lepas tu diorang berdua ni macam, yelah time si mati tak ada pun menghembuskan nafas terakhir, diorang berdua ni ada. Pun mungkin juga kan. The end. Okey lah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang suka video ni. Dan macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Share banyak-banyak. So jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.